Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Nabiha binti Muhammad Razi akan membawa kepada anda tentang satu unit yang penting dalam sesebuah institusi pendidikan. Mari bersama kita menelusuri maklumat dan info menarik tentangnya dengan lebih lanjut. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan atau lebih dikenali sebagai INTEK merupakan sebuah sekolah berasrama penuh yang mula beroperasi pada 4 Ogos 2003 yang terletak bersebelahan Klinik Kesihatan Indra Mahkota Kuantan merupakan salah sebuah sekolah berprestasi tinggi. Sekolah menyediakan prasarana dan fasiliti yang lengkap seperti dewan, surau dan pelbagai gelanggang permainan dan tidak lupa unit bimbingan dan kaunseling yang menjadi nadi kepada institusi ini. Seterusnya, mari kita lihat carta organisasi unit bimbingan dan kaunseling INTEK. Berikut merupakan carta organisasi yang diletakkan di bahagian luar bilik kaunseling. Kemudian saya akan memperkenalkan 3 orang guru kaunseling di sekolah ini dan diketuai oleh Puan Siti Haslinda binti Muhammad yang telah bermula berkhidmat sejak penubuhan persekolahan iaitu pada tahun 2003. Seterusnya dibantu oleh Encik Syah Amiruddin bin Ahmad yang telah berkhidmat sejak tahun 2008 dan yang terakhir Encik Asmaul Husna bin Majwan yang baru sahaja berkhidmat di sini sejak Ogos 2021. Bilik ini memaksimumkan penggunaan dinding dan tidak membiarkan dinding yang kosong. Guru menghiasi dengan papan kenyataan dan maklumat-maklumat yang berkaitan bimbingan dan kaunseling serta maklumat-maklumat lain. Selain itu, terdapat juga bilik untuk menyediakan kaunseling kelompok, individu, tempat simpan data murid serta ruangan menonton dan ruangan membaca. Seterusnya, jom kita lihat perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling INTEK, iaitu antaranya ujian psikometrik, ujian personaliti kerjaya, ujian tahap tekanan, ujian kemurungan, konsultasi secara kelompok atau individu, program-program sekolah seperti program kerjaya, program kesihatan mental, program perkembangan, program pemulihan dan sebagainya. Kemahiran kaunselor. Kemahiran, kelebihan dan kekuatan 2 orang kaunselor di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan, saya dapati Cikgu A atau Puan Haslinda juga akan menginterpretasi kefahaman penyampaian klien. Puan Haslinda membuat penilaian pemerhatian secara lisan dan bukan lisan. Beliau akan meluangkan masa mendengar tanpa menyampuk percakapan klien. Tindakan ini memberi kesempatan kepada klien untuk bercerita. Puan Haslinda akan melihat gerak-geri klien semasa bercakap kerana gerak-geri memainkan peranan sangat penting dalam menyampaikan sesuatu percakapan. Gerak-geri juga bukan lisan menggambarkan pemikiran mental dan fizikal klien. Sebagai contoh, semasa PDPR berlangsung khususnya, Puan Haslinda dan guru-guru lain akan memastikan kesihatan mental para pelajar. Sebagai contoh, semasa PDPR berlangsung khususnya, Puan Haslinda dan guru-guru lain akan memastikan kesihatan mental para pelajar. Jika beliau mendapati pelajar mempunyai masalah disiplin semasa dalam tempoh PDPR, beliau akan menelefon pelajar dan berbual bersama pelajar setelah beberapa langkah yang telah diambil. Selain itu, beliau akan bertindak balas dan membuat pertimbangan tentang cerita yang telah didengari. Di sini, jelas bahawa Puan Haslinda mempunyai kekuatan dan dalam kemahiran mendengar. Kemahiran, kelebihan dan kekuatan Encik Asmaul Husna. Encik Asmaul Husna berusia lebih muda berbanding Puan Haslinda.
Encik Asmaul Husna lebih aktif serta bertenaga. Beliau mempunyai kemahiran komunikasi. Berdasarkan pemerhatian sepanjang persekolahan, Encik Asmaul Husna mempunyai personaliti yang menarik. Beliau sering menggunakan perkataan yang mudah difahami setiap kali berkomunikasi dengan klien. Encik Asmaul Husna menekankan bahawa komunikasi seseorang kaunselor memberi kesan terhadap penerimaan klien. Menurut beliau lagi, penggunaan ayat yang panjang dan berbelit menyebabkan klien keliru dan hilang minat untuk berkongsi cerita. Beliau mengenal pasti simbol-simbol yang tertentu oleh klien sepanjang sesi kaunseling diadakan, seperti gerak badan, mimik muka dan hubungan mata iaitu eye contact. Kedua-dua kaunselor ini mempunyai kekuatan tersendiri yang boleh diaplikasikan sebagai guru di sekolah berasrama penuh integrasi Kuantan. Ciri-ciri kaunselor. Setelah membuat pemerhatian terhadap dua orang kaunselor, Puan Haslinda ini boleh dikenali sebagai guru veteran kerana telah berkhidmat selama 19 tahun sejak tahun 2003. Manakala Encik Asmaul Husna baru saja berkhidmat sebagai guru kaunselor hampir 3 tahun. Jika melihat keberkesanan dan kejayaan kaunselor itu, saya berpendapat Puan Haslinda lebih fokus kepada hasil belajar, manakala Encik Asmaul Husna akan meningkatkan lagi usahanya sama ada di dalam ataupun di luar sesi kaunseling. Kemudian, Encik Asmaul Husna akan menjaga hubungan dengan kaki tangan sekolah termasuk para pelajar di samping menimba ilmu untuk menjaga hubungan dengan warga sekolah. Kemudian, Puan Haslinda ini lebih fokus kepada satu masalah, manakala Encik Asmaul Husna lebih cakna dengan persekitaran pelajar. Dalam menghadapi klien, Puan Haslinda dan Encik Asmaul Husna berpendapat bahawa mereka akan berbincang dahulu dan menjana idea dalam mengendalikan klien. Mereka bersetuju mendengar sepenuhnya sepanjang sesi kaunseling berlangsung. Perubahan yang dihadapi oleh klien, mereka tidak akan memaksa untuk klien berubah dan bergantung kepada klien itu sendiri kerana bagi mereka yakin bahawa perubahan itu datang daripada diri klien sendiri. Mereka hanya menunjukkan contoh yang baik sahaja. Kaunselor hanya membantu klien membuat pilihan dan menunjukkan jalan. Kedua-dua orang kaunselor ini mempunyai personaliti tersendiri. Cuma, pendekatan berbeza antara satu sama lain tentang bagaimana melaksanakan sesi kaunseling. Ciri-ciri kaunselor yang berkesan. Seorang kaunselor yang berkesan ialah dia mampu membantu kliennya untuk mengenali dirinya sendiri, seterusnya membantu meningkatkan dirinya untuk menjadi lebih baik serta memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Ciri-ciri kaunselor yang boleh kita pelajari berdasarkan pemerhatian iaitu pertama, pendengar yang baik. Seorang kaunselor yang berkesan seharusnya mempunyai kemahiran yang paling asas iaitu mendengar, dan kemahiran ini paling penting dalam sesi kaunseling. Dalam hal ini, kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada menyampuk percakapan klien. Untuk benar-benar memahami apa yang akan dikatakan oleh klien, kaunselor perlu memberikan tumpuan dan pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar semua percakapan klien tersebut. Selain dari tutur kata, gerak-gerik klien semasa cakap juga patut dilihat dan didengar sama. Dikatakan bahawa sekaligus hati klien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapan itu. Gerak-gerik bukan lisan seseorang dikatakan dapat menggambarkan perasaannya yang sebenar. Ini juga termasuklah perasaan hatinya, pemikiran, mental dan fizikalnya. Ia dapat menunjukkan sama ada klien berada dalam keadaan yang selesa ataupun sebaliknya. Mendengar merupakan kemahiran yang paling penting dalam proses kaunseling. Pemahaman yang tepat hanya akan diperoleh dengan adanya pendengaran yang baik.
dalam konteks kaunseling, terdapat beberapa perkara yang perlu didengar, iaitu isi kandungan yang diperkatakan, perasaan yang dilahirkan dari perhatian tulisan, dan yang ketiga, mendengar perasaan yang dinyatakan. Oleh itu, dikatakan proses mendengar melibatkan seluruh deria terdapat pada diri kaunselor. Telinga digunakan untuk mendengar apa yang dikatakan, mata untuk melihat bagaimana gerak laku semasa perkataan atau ayat yang dituturkan, hidung juga diturut menghidu bau-bau yang ada di sekeliling, dan kadang-kala deria sentuhan sebagai bersalaman dan sebagainya. Apabila kita memberikan tumpuan sepenuhnya pada klien tanpa berbelah bagi, ini bererti kita menyediakan diri kita untuk mendengar. Oleh yang demikian, amat penting bagi kaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka sama ada dari segi suara maupun tingkah laku bukan lisan klien. Dengan membuat demikian, barulah kaunselor dapat benar-benar memahami mesej klien dengan lebih sempurna. Yang kedua, memiliki keyakinan diri yang tinggi. Keyakinan merupakan asas untuk melakukan suatu tindakan yang tepat dan bersesuaian dengan sesuatu situasi. Kaunselor yang berkeyakinan tinggi akan bertindak dengan tenang dan matang. Walaupun begitu, keyakinan diri ini bersandar pada upayaan dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran atau dipanggil sebagai credibility. Ini akan melancarkan lagi proses membantu, seterusnya menyebabkan beliau dipercayai oleh pelajar. Hal ini akan menjadi penarik kepada para pelajar untuk mendapat khidmat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amir Fahmi bin Mak Yasin, bernombor metrik 2202552. Okey, pada pandangan saya, kaunselor yang berkesan ialah kaunselor yang mempunyai sifat yang jujur dalam perhubungan dengan klien. Okey, antara sifat yang jujur yang perlu kaunselor itu sendiri tonjolkan ialah seperti kaunselor perlu bersifat terbuka ataupun bersifat natural dan spontan. Okey, kemudian kaunselor yang berkesan juga dia perlulah melayan klien sebagai manusia yang perlulah melayan klien sebagai manusia yang bermaruah dan unik. Walaupun klien itu sendiri dia datang dengan masalah yang negatif. Okey, walau seberat apapun masalah yang datang, kaunselor tersebut perlu melayan klien itu dengan bermaruah lah. Pada pandangan saya juga, kaunselor yang berkesan ialah kaunselor yang mempunyai keyakinan. Okey, keyakinan ni dia merupakan asas untuk melakukan sesuatu tindakan yang tepat dan bersesuaian dengan sesuatu situasi. Sebagai contoh, kaunselor yang berkeyakinan tinggi ni dia akan bertindak dengan lebih tenang dan ataupun dia bertindak dengan lebih matang. Okey, walaupun begitu, keyakinan diri itu dia bersandar kepada keupayaan dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran kaunselor tersebut ataupun dipanggil credibility. Okey, dan akhir sekali, kebiasaannya kaunselor yang berkesan ni dia mempunyai akhlak yang baiklah. Seperti apa akhlak yang baik? Seperti kaunselor itu bersikap jujur ataupun amanah ataupun bijaksana ataupun adil ataupun menghormati orang lain, kuat pegangan agama ataupun sebagainya. Okey, ini merupakan perlu ada pada kaunselor supaya menjadikan seseorang itu kaunselor itu seorang kaunselor yang berkesan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Afifah binti Roslan, 2202-610. Pada pendapat dan pemerhatian saya, seorang kaunselor yang berkesan
mestilah mempunyai sikap empati dan dapat menjaga rahsia dengan baik. Memiliki sikap empati bermaksud seorang kaunselor mampu merasai tentang apa yang dirasai oleh pelajar ataupun klien dengan mengedepankan sikap prasangka dan mengawal persepsi yang sedia ada. Bagaimanakah sikap empati ini boleh wujud? Sikap empati boleh wujud dengan adanya penghayatan daripada kaunselor tersebut apabila sesi kaunseling dijalankan. Dengan ini, secara tidak langsung dapat membantu kaunselor menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan mudah dan mampu menimbulkan rasa sayang dan hormat pelajar terhadap kaunselor tersebut. Bagi sikap yang kedua, iaitu dapat menjaga rahsia dengan baik, bermaksud setiap maklumat yang dikongsikan dan diceritakan oleh pelajar ataupun klien kepada kaunselor dalam sesi kaunseling mestilah dijaga rapi oleh seorang kaunselor, kecuali sekiranya dengan menyimpan rahsia tersebut dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Hubungan yang dibina atas dasar saling hormat menghormati dan percaya mempercayai dapat dimusnahkan dengan adanya sikap tidak menjaga rahsia dengan baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Pada pandangan saya, antara ciri-ciri seorang kaunselor yang berkesan adalah yang pertama, bersifat terbuka. Guru kaunselor hendaklah mempunyai pandangan yang luas, tidak tertumpu kepada sesuatu aspek yang sempit. Sesuatu isu ataupun masalah, pelajar seharusnya dilihat secara holistik atau secara menyeluruh. Apabila seseorang pelajar itu datang berjumpa dengan seorang kaunselor, sudah pastinya mereka mengadukan masalah mereka. Kebiasaan pelajar ini tidak mengetahui ataupun tidak menyedari bahawasanya masalah mereka ini hanya tertumpu kepada satu isu yang sempit. Jadi tugas seorang kaunselor ini adalah untuk memberi pandangan dan idea dengan mengembalikan mereka, dengan menunjukkan jalan bahawasanya satu isu itu terdapat pelbagai jalan-jalan yang lain. Yang kedua adalah amanah, jujur dan ikhlas. Amanah membolehkan seseorang bertindak mengikut garis panduan tugas yang ditetapkan untuk menjadi kaunselor. Manakala kejujuran akan mengawal tindakan supaya hanya tertumpu untuk membantu pelajar. Manakala keikhlasan akan mengawal segala aspek termasuk kognitif, efektif dan tindakan bertujuan membantu pelajar tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan semata-mata. Pada pandangan saya, antara ciri kaunselor yang berkesan yang kita boleh lihat adalah apabila seseorang kaunselor itu mempunyai ilmu dan kepakaran dalam bidang kaunseling. Hal ini kerana setiap pelajar yang datang kepada kaunselor untuk sesi kaunseling, mereka mempunyai masalah yang pelbagai. Oleh itu, pengalaman serta ilmu yang ada pada diri kaunselor akan membantu murid secara tidak langsung bagi mendapatkan idea dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seperti yang kita tahu, pengalaman tidak akan boleh dijual beli. Jadi, saya yakin dan percaya dengan pengalaman sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi masalah ataupun memberi nasihat yang sesuai kepada klien. Antara ciri lain juga adalah penerimaan tanpa syarat atau mudah dihampiri. Orang kaunselor yang baik akan sentiasa bersikap terbuka dan menerima kliennya dalam keadaan apapun. Mereka tidak akan ada punyai perasaan pilih kasih ataupun merasai pelajar itu baik, pelajar ini buruk dan sebagainya. Jadi, klien-klien yang datang kepada mereka mestilah berasa sangat selesa kerana mereka mudah untuk didekati dan dalam
masa yang sama, klien rasa selesa untuk bercerita serta berkongsi sekiranya mereka mempunyai masalah untuk dikonsultasi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.